272. Okey, lihat dahulu 10.1 berkenaan dengan perancangan dan pengurusan kewangan. Okey, ini adalah proses urusan kewangan yang berkesan. Yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Keempat, melaksanakan pelan kewangan. Dan yang kelima, mengkaji pelan mengkaji dan menyemak kemajuan. Okey, jadi proses dia di sini ada diberitahu untuk matlamat kewangan ada dua. Okey, matlamat jangka pendek. Okey, jangka pendek ni kita akan lihat di mana kurang daripada setahun. Contoh apa? Tu nak beli telefon bimbit, nak beli kerusi sofa, komputer riba, tak perlu kita nak menabung secara lama sangat. Okey. Yang ni secara normal lah Jangka panjang pula, okey, dia akan di mana kita perlu menabung, okey, lebih daripada 5 tahun. Ni macam kita nak buat apa? Persaraan, pendidikan dan sebagainya. Okey, ini untuk menetapkan matlamat kewangan. Okey. Dalam kita punya menetapkan matlamat kewangan, kita akan lihat konsep SMART. Ini yang saya kata ni. Okey, tolong tengok. Apa tu SMART? S untuk khusus, M untuk S itu dalam bahasa Inggeris spesifik Ada orang kata, cikgu, S apa pula khusus? Spesifik. Dalam bahasa Melayu, khusus. M, measurable, boleh diukur. A, attainable, boleh dicapai. R, realistic, bersifat realistik. Dan T ini adalah tempoh masa. Okey, jadi untuk matlamat kewangan kita akan guna konsep SMART. Okey. Oh, contoh satu ni. Awak nak pergi polisen. Oh, boy. Okey, tak apa. Kita tengok dahulu di dalam awak punya buku PBD. Ada buku PBD. Okey, kita nak tengok muka surat 165. Okey, kenal pasti sama ada matlamat kewangan berikut mengikut konsep SMART atau tidak. Okey, yang pertama, kita ada di sini. Sofia ingin membeli komputer riba yang berharga 3,500. Dia menyimpan 5 hari selama setahun. RM5 sehari. Okey, RM5 sehari. Okey. So, apakah kita punya konsep SMART yang pertama? Spesifik. Kalau spesifik di sini apa yang boleh kita kata? Dia nak buat dia sebenarnya menabung nak buat apa ni? Sebenarnya untuk S kita ni dia nak membeli komputer riba harga berapa? 3,500. 4P. Oh, relief nanti dia orang balik ke kelas. Waktu yang ketiga. Pukul berapa? Sini sekejap lagi budak tingkatan 5 datang ni. Itu yang relief tu. Cari tempat lain. Okey. So, dia punya spesifik ialah membeli komputer riba berharga
RM3.500. Itu kita punya apa? Khusus. Kita punya goal. Okey. Seterusnya M adalah measurable. Measurable ataupun dalam bahasa Melayu boleh diukur. Apa yang boleh diukur dekat sini? Dia akan menyimpan RM5 sehari. Okey, selama berapa lama? Selama setahun. Okey, menyimpan RM5 sehari selama setahun. Okey, itu kita boleh ukur Okey, seterusnya attainable ataupun boleh dicapai ke tak boleh dicapai ni. Boleh tak kita nak simpan RM5 sehari? Boleh tak kelas? Boleh. Okey, boleh. Kita anggap yang Sofia ni bukan murid lah, bukan pelajar. Kalau pelajar RM5 tu dia makan lah tu. Okey. Jadi kita anggap yang ni dia mungkin bekerja lah. Okey. Jadi kita anggap dia bekerja. Jadi dia boleh apa? Dia boleh menyimpan berapa ringgit? RM5 sehari. Okey. R adalah realistik. Okey. Realistik ataupun bersifat realistik. Logik ke tak logik ni? Dia nak menyimpan RM5 setahun. Realistik tak? Cuba kira. RM5 didarab dengan 365 hari. Setahun kan? Berapa dapat? Baru dapat 1,825. Macam tak realistik je. Kan? At least dia kena simpan berapa? Kalau 3,500 kita bahagi dengan 365 hari, berapa ringgit dapat? 3,500 bagi 365 hari. RM9 berapa sen? 86 sen. Kalau dia RM9.90 lah. Sehari simpan RM9.90, dia akan dapat lebih daripada 3,500. Jadi maksudnya realistik ke tak realistik sekarang? Tidak realistik. Maksudnya untuk bahagian R di sini kita akan katakan dia adalah tidak realistik. Tak logik lah. Sebab apa? Sebab itu adalah apabila kita simpan RM5 sehari selama setahun, kita hanya dapat berapa? RM1,825. Tidak mencukupi. Dia sepatutnya simpan sehari berapa? RM9.90. Okey, tidak realistik. Okey, seterusnya kita punya T. Okey, T di sini apa? Kita punya time bound ataupun tempoh masa. Kalaulah kita kata dia tak nak juga simpan RM9.90, beban. Membebankan RM10 kan. So apa perlu kita katakan dekat sini? Kita boleh kata bahawa tempoh selama setahun boleh tak? Tak boleh. Mungkin lebih dari setahun. Jadi kita boleh kata dekat sini tempoh masa, jika kita nak guna masih lagi RM5 untuk menyimpan sehari, maka tempoh masa 1 tahun tidak mencukupi. Jadi kita boleh katakan dekat sini adakah, soalannya, kenal pasti sama ada matlamat kewangan berikut mengikut konsep SMART atau tidak. So, kalau tengok dekat sini, dia punya R dengan T tidak mematuhi. Jadi kita boleh katakan bahawa Sofia tidak mengikut konsep
smart. Tak smart lah ni. Tidak mengikut konsep smart. S-M-A-R-T. Boleh kelas? Okey, kalau kita tengok pula contoh B. Hani mempunyai pendapatan bulanan RM2,000. Dia ingin menyimpan 10% daripada gaji bulannya untuk dimasuk ke dalam tabung melancong bermula pada bulan Mac 2022. Hani merancang untuk menggunakan wang dari tabung tersebut untuk membeli tiket pergi balik penerbangan ke Jepun yang bernilai RM3,500 pada Mac 2023. Dia simpan Mac, ejaan pun jadi bahasa Inggeris balik. Mac 2022 ke Mac 2023 maksudnya setahun, betul tak? Okey. So, kita pergi kepada kita punya konsep yang pertama, iaitu apa? S. Spesifik. Apa spesifik di sini? Dia sebenarnya apa dia punya matlamat kewangan dia ni? Dia nak membeli tiket pergi balik penerbangan ke Jepun yang bernilai RM3,500. Itulah dia punya spesifik dia. Okey, membeli tiket pergi balik. Pergi tak balik-balik susah kan? Penerbangan ke Jepun yang bernilai RM3,500. Okey. Seterusnya kita nak tengok konsep ataupun kita punya ciri dalam konsep smart kita. M adalah apa? Measurable. Dekat mana kita nak measure dekat sini? Menyimpan 10% daripada 2,000 lah kan. Sebab dia dapat dia punya gaji bulanan 2,000, betul tak? Selama mana ni? Mac 2022 hingga Mac 2023? Setahun. Jadi kita akan tulis dekat sini menyimpan 10% daripada RM2,000 selama setahun. Okey. Seterusnya kita punya A, attainable. Boleh tak boleh dicapai ni? Attainable. 10%. Boleh tak? Boleh lah kan? 10%. 10% berapa daripada 2,000? 10% daripada 2,000 berapa? 200 sahaja. Gaji banyak 2,000 kan. Jadi boleh boleh tak? Okey, kita boleh kata di sini boleh dicapai. Okey. Untuk menyimpan 10% ataupun kita katakan dekat sini RM200 sebulan. Sebulan selama setahun lah. Nak pergi Jepun kot. Okey. Seterusnya kita punya ciri yang ketiga, yang keempat adalah R. R di sini apa? Realistik. Realistik tak realistik ni? Kalau dia tadi macam kita buat pengiraan lah kan. Dia nak simpan 200 selama setahun. Jadi kalau setahun adalah 12 bulan. 12 bulan dapat berapa? Baru dapat 2,400. Tak terus. Tadi kata realistik.
Dia punya tiket pergi balik berapa? 3,500. Sepatutnya berapa dia kena simpan? Awak guna 3,500 bahagi dengan 12 bulan, dapat berapa? RM291 jadi RM292 lah. Kan? Maksudnya dia kekurangan RM92 lagi. Maksudnya dia di sini kita boleh katakan dia tidak realistik juga. Sama juga dengan siapa kita punya kawan tadi? Sophia. Tidak realistik. Sebab apa? Sebab tidak mencukupi. Yang tu kita boleh nyatakanlah. Kalau dia simpan 200 sebulan selama setahun, baru 2,400. Sepatutnya dia simpan RM292. Dan yang terakhir adalah kita punya tempoh masa. Jadi apa kita boleh kata dekat sini? Boleh? Kalau dia masih juga nak pergi 2023 tu, okey. Maksudnya dia tak bolehlah pergi Mac 2023, dia kena enjak lagi. Betul tak? Jadi kita boleh kata dekat sini tempoh masa tidak dalam tempoh masa setahun tidak mencukupi. Kalau dia ni dia dah kena, kalau masih lagi dia nak simpan RM200, maksudnya berapa lama? 3,500 kalau bagi 200 berapa? Cuba kira. 3,500 bahagi 200. Maksudnya 17 bulan. 17.5 maksudnya masuk ke 18 bulan lah. Maksudnya setahun 6 bulan. Baru cukup. Okey. Jadi tempoh masa tidak mencukupi. Jadi adakah dia mengikut konsep SMART? Tidak. Tidak mengikut konsep SMART. Boleh kelas? Okey. C. Mari kita tengok C. Syafiq mempunyai pendapatan bulanan sebanyak 3,750. Dia ingin menyimpan sebanyak 375 daripada gaji bulannya untuk dimasukkan dalam tabung kecemasan secara konsisten selama 5 tahun. Dia merancang untuk mempunyai jumlah simpanan dalam tabung kecemasan sekurang-kurangnya RM10,000 dalam masa 5 tahun. Okey. Kita pergi kepada kita punya spesifik. Apa dia punya spesifik sini? Dia punya target ni, dia punya jumlah simpanan dalam tabung kecemasan sekurang-kurangnya RM10,000 dalam masa 5 tahun. Itu dia punya spesifik. Jumlah simpanan dalam tabung kecemasan sekurang-kurangnya RM10,000 dalam 5 tahun. Okey. Kita punya M adalah measurable. Apa yang boleh measure dekat sini? Dia nak apa? Menyimpan sebanyak 375 selama 5 tahun. Dia nak menyimpan RM375 selama 5 tahun. Okey. Attainable. Boleh dicapai ke tidak boleh dicapai ni? Boleh dicapai, tak boleh dicapai tu realistik. Okey. 375 daripada berapa? Kalau tengok dekat sana, dia akan boleh kan? Boleh lah kita kata. Boleh menyimpan
Okey, menyimpan RM375 daripada gajinya berapa? Daripada pendapatan bulanan RM3,750. Okey? Okey, sekarang baru kita pergi kepada realistik. Okey, cuba kira. Dia nak simpan 375. Betul? Okey, 375. Selama 5 tahun, maksudnya 5 darab dengan 12. 60 bulan. Betul? Berapa ringgit? 375 darab 5 darab 12. Wow, 22,500. Dia nak simpan berapa? Jadi, sekurang-kurangnya ni dah lebih dah. So, kita boleh kata apa? Yes, kita boleh kata dia adalah realistik. Okey? Sebab apa ni? Sebab 375 tu kita boleh katakan hanya 10 kerana 375 RM375 bukan 357. 375 hanya 10% lah kalau kita tengok daripada RM3,750 gaji bulanan dia. Okey, dan kita punya tempoh masa mencukupi tak? Yes, tempoh 5 tahun mencukupi. Lebih daripada cukup lah sebenarnya sebab dapat 22,500. Adakah ini mengikut konsep SMART? Ya, kita katakan dia mengikut konsep SMART. Apa itu SMART? S specific, M measurable, boleh diukur, A adalah attainable, boleh dicapai, R adalah realistik, bersifat realistik, dan T adalah tempoh masa. Selesai.